Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah This meeting nahmaduhu is being recorded. wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua hadirin hadirat yang bersama dengan kita pada kelas pada malam ini. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat kita di Zoom, begitu juga di live Facebook dan juga di live IG. So kita ada daripada 3 medium pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi dalam episod ketiga kita tentang siri bedah buku Petua Rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau semua masih ingat lagi, pada minggu yang lepas kita ada sebut bahawa pada perbahasan akhir itu kita sentuh tentang dunia ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang tercela. Maksudnya harta keduniaan yang kita ada, kemewahan yang kita ada, nikmat yang hidup yang kita ada bukan sesuatu yang tercela, melainkan dia berada di tangan manusia yang tercela. Kalaulah orang yang memegang harta itu, orang yang ada jawatan, orang yang ada harta dan sebagainya, itu adalah mereka yang tidak baik, maka harta tersebut juga akan menjadi tidak baik. Jadi keduniaan itu haram apabila kita raih dia, kita dapat dia daripada sumber yang haram, dengan cara yang haram, digunakan juga dalam perkara yang haram. Jadi bukanlah harta itu sesuatu yang tercela, sebab Allah juga namakan harta itu sebagai khair. Khair itu apa maksud dia? Khair itu maksud dia kebaikan. Wa innahu lahubbil khairi lasyadid. Manusia ni sangat sukakan al-khair. Al-khair itu maksudnya harta, tetapi Allah gunakan perkataan al-khair nak menunjukkan bahawa harta itu juga baik. Tetapi macam mana dia boleh jadi baik? Macam mana yang Nabi kata dalam hadis, ni'mal malu lil mar'is salih. Sesungguhnya harta itu yang paling baik adalah jika berada di tangan orang yang baik, orang yang saleh. Begitu juga kalau orang yang memilikinya itu adalah orang yang sombong, orang yang tidak peduli soal halal dan haram, maka dia boleh jadi seperti racun. Racun ular ni pun dia ada manfaat dia dan dia ada mudarat dia. Siapa yang tahu untuk nak memanfaatkan racun ular tu, dia boleh jadi macam antidot dia. Tetapi racun biasa ni dia jadi pembunuh lah. Jadi kita kena gunakan nikmat yang Allah beri kepada kita ni di jalan yang terbaik. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak mulakan dulu dengan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan kepada kita dunia ini ada 4 jenis orang. Okay, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamad dunya li arba'ati nafar. Abdun razaqahu Allah azza wa jalla malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi azza wa jalla fihi haqqah. Qala fa hadha bi afdalil manazil. Nabi kata dunia ini ada untuk 4 jenis orang. Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah kurniakan kepadanya harta dan ilmu dan dia bertakwa kepada Allah di dalam kurniaan tersebut. Dia ada ilmu, dia ada harta dan dia masya-Allah tabarakallah seorang hamba yang taat, seorang hamba yang penuh dengan sifat takwa. Maka yang ini Allah puji. Orang yang gunakan harta dia untuk menyambungkan silaturahim, dia tunaikan hak harta tersebut. Nabi kata orang ini berada pada tingkatan yang paling baik. So ini tingkatan yang paling baik. So siapa-siapa yang Allah kurniakan dia harta yang bersama dengan kita pada malam ini, dia adalah somehow harta yang baik yang Allah berikan kepada dia, dan dia juga memiliki sedikit ilmu yang untuk nak prevent dia, untuk nak timbulkan perasaan takwa dalam diri dia, nak buat baik, nak hindarkan daripada benda-benda yang tak baik, maka bergembiralah sebab mereka ini adalah hamba Allah ataupun golongan yang terbaik. Golongan yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa 'abdun razaqahu Allahu azza wa jalla ilman wa lam yarzuqhu malan. Qala fa huwa yaqul law kana li malun
amiltu bi'amali fulan. Qala fa ajruhuma sawa. Ya, golongan yang kedua ni seorang hamba Allah yang Allah bagi dia ilmu. Okay? Dia orang yang bagus, dia belajar, dia soleh, dia baik, tapi dia tak berapa berharta lah. Jadi dia niat, dia kata, ya Allah, kalaulah aku boleh jadi macam si fulan, boleh jadi macam datuk-datuk sekian, datin-datin sekian, akak-akak sekian yang Masya Allah ada sikit harta tu, kita kata mesti aku nak buat macam dia. Mesti aku nak sedekah. Mesti aku nak bantu orang, mesti aku nak gembirakan orang, mesti aku nak bagi hadiah pada orang, mesti aku nak buat itu, buat ini, macam-macam. So, walaupun golongan yang kedua ini, dia tidak mampu melakukan seperti golongan yang pertama, tetapi Allah bagi pahala pada golongan yang kedua ini kerana niat dia. Sehingga pahala dia juga boleh mencecah seperti golongan yang pertama tadi. Sebab dia nak buat benda-benda tu, tapi disebabkan dia tak mampu, dia tak ada, dengan satu hikmah yang Allah yang Maha tahu, tetapi keikhlasan dia untuk nak melakukan perbuatan tersebut, Allah tahu, Allah bagi mereka dua-dua golongan ini ganjaran yang sama. Golongan yang ketiga adalah golongan yang paling buruk sekali. Nabi SAW kata, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilm la yattaqi fihi rabbahu 'azza wa jalla wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqahu fahadha bi akhbathil manazil. Nabi SAW kata, golongan yang ketiga ini adalah seorang hamba yang dikurniakan harta oleh Allah, tapi dia tak ada ilmu, lalu dia bertindak sebarangan. So dia ada harta yang banyak, tapi disebabkan dia tak ada ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang boleh prevent dia, so dia suka hati dibelanjakan harta dia sampai dia tak berasa takut kepada Tuhan, kan? Dia tak gunakan harta itu dalam jalan kebaikan ataupun menyambungkan silaturahim, menautkan ukhuwah, dan dia tidak menunaikan hak-hak harta yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan dia duk sembrono belanja dia di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Maka kata Nabi SAW, golongan ini adalah orang yang paling teruk sekali, golongan yang paling buruk sekali. Kemudian golongan yang terakhir, yang keempat, Nabi SAW kata, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma fahuwa yaqul law kana li malun la 'amiltu bi 'amali fulan qala hiya niyyatuhu fawizruhuma fihi sawa. Golongan yang keempat ni, dia tak ada harta, dia tak ada ilmu, dahlah orang kata jahil, dahlah miskin, tapi dia pula dalam niat dia betul buruk dah. Sampai dia kata, kalaulah aku kaya, maka aku akan buat macam orang tu, orang yang golongan ketiga yang berdosa tu. Kalau aku kaya, mesti aku nak berzina. Kalau aku kaya, aku mesti akan jadi zalim. Aku akan nak jadi macam Fir'aun, nak jadi macam ni. So orang yang macam ni, dia akan mendapat dosa seperti golongan yang ketiga. Dalam malang, bertambah malang lagi kerana luar dan dalam dia busuk, kotor. Jadi harta ni sebenarnya Allah jadikan kepada kita sebagai ujian yang paling besar. Dan bukan nak kata macam tadi kita kata harta ni baik. Ya, betul, harta itu baik. Tetapi sudah tentu kalau kita nak memiliki harta, mesti akan menempuh pelbagai ranjau. Ada orang yang subhanallah Allah bagi dia kaya, kan? Maksudnya dia ada banyak harta disebabkan mungkin tanpa dia perlu ada bisnes ke apa. Mungkin sebagai contoh, dia ada saham keluarga, mungkin dia ada hadiah daripada sesiapa. Okey, itu satu alhamdulillah lah, itu dia punya kurniaan. Tetapi ramai juga daripada manusia yang bila dia nak jadi kaya itu sendiri, dia kena mencari, dan dia kena orang-orang seperti peniaga, orang-orang seperti politikus, orang-orang seperti sesebahagian orang yang mencari jawatan. Maka sudah tentu bukan mudah, sebab bila dia nak dapat projek, maka sudah tentu mungkin akan terlibat dalam ranjau-ranjau yang tak sepatutnya.
Kan mungkin dia perlu rasuah, mungkin dia perlu untuk mencuri, mungkin dia perlu untuk nak menipu, mungkin untuk dimanipulasi dan sebagainya. So nak jadi kaya itu sendiri pun dah macam-macam ranjau. Belum lagi bila kata dia dah miliki harta tu, bila dia dah kaya, ujian lain pula. Allah uji dia pula nak sikap meninggi diri, angkuh, mungkin ada sifat tamak, untuk bakhil. Bukan semua, tetapi mudah untuk nak hinggap ujian-ujian ni, penyakit-penyakit ni bila mana kita sudah berharta. So orang yang actually dah mengharungi ataupun merasainya sahajalah yang tahu betapa besarnya ujian yang dihadapinya. Tanya, kalau kita ni rasa Allah bagi kita banyak nikmat daripada sudut harta, kita tanya balik, kita renungkan balik. Bukankah banyak ujian dulu yang aku hadapi? Mungkin masa tu kita jahil, mungkin masa tu kita tak tahu. Tapi kita kena admit it's not easy. Maksudnya untuk nak menempuhi ujian-ujian sebagai orang kaya. Sebab tu Allah sebut pada kita dalam surah At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah sebagai ujian. Kita selalu tewas kepada harta kita, kita selalu tewas pada anak-anak kita, bukan? Anak kita selalu akan beremosi, kita sayang sangat pada anak kita. Jadi walau apa sekalipun, kita akan cuba memastikan dia di pihak yang betul, mendapat masa depan yang cerah. Jadi kadang-kadang anak kita buat salah pun kita tak kata dia salah. Kita kadang-kadang kerana terlampau sayangkan dia sampai kita lupa untuk nak mendidik mereka supaya menjadi anak yang bertakwa, anak yang cintakan Allah dan Rasulnya. Kita lebih menduniakan dia. Begitu juga dengan harta kita, kita sayang. Jadi dua-dua benda ni Allah kata ni antara ujian yang berat dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ada bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin afsadalaha min hirsil ma'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Dua serigala yang dilepaskan kepada sekawanan kambing, dan dua serigala yang kita lepaskan pada kambing yang banyak ni tidak lebih bahaya, Nabi kata tak bahaya, berbanding dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan juga kedudukan, iaitu jawatan yang akan merosakkan agama dia. Sebab orang yang tamak kepada kuasa, orang yang tamak kepada harta ni lebih berbahaya. Dan saya rasa itu sendiri kita dah saksikan, mungkin dengan kepala mata kita sendiri, kita dah lihatlah macam-macam angkara-angkara politik di negara kita, di negeri kita, di tempat kerja kita dan sebagainya. Mereka yang tamak kepada harta dan tamak kepada kuasa ni disanggup melakukan apa sahaja, walaupun memudaratkan orang lain, yang boleh melibatkan mungkin ribuan orang, yang mungkin boleh menzalimi pelbagai pihak lagi. Jadi mereka ini, kata Nabi SAW, lebih bahaya daripada dua serigala yang dilepaskan untuk nak makan kambing-kambing dekat kebun ke kat mana-mana. Dan sebab tu juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an selalu menangis bila dia dah jadi khalifah, bila dia hantar pasukan-pasukan dia membuka kota-kota, meluaskan empayar Islam pada masa itu, dia menangis setiap kali kota-kota itu dibuka oleh tentera Islam. Sebab Umar ni dirisau, dan bila dapat tentera-tentera ni dapat banyak harta rampasan perang, Umar takut umat Islam akan kelabu mata. Kan? Dia akan membuatkan akhirnya hati umat Islam ni mula terleka daripada mission sebenar dalam berjihad. So daripada kita berjihad untuk nak menegakkan agama Islam, li'i'la'i kalimatallah, akhirnya kita berperang, kita berjihad sebab kita nak habuan dunia. So itu semua benda yang sangat merisaukan. Umar sendiri pun selalu menangis sebab risau akan masyarakat dia, rakyat dia yang mungkin akan tenggelam di dalam keduniaan. Okey. Kemudian kalau macam tu, kita akan masuk kepada satu persoalan ataupun satu isu yang selalu disalahfahami oleh orang kita, iaitu tentang zuhud. Sebab zuhud ni ramai orang ingat bila kata, oh kamu nak kena zuhud,
maka kita kena, masa seolah kita membayangkan kita kena miskin, kita kena pakai pakaian buruk-buruk, kita kena naik kenderaan yang tak cantik. So itu maksud zuhud. Itu apa yang kita fikirkan. Itu apa yang masyarakat kita fikirkan. Salah. Sebenarnya bukan itu maksud daripada zuhud. Bila Nabi kata uzhud fid dunya, berzuhudlah di dunia. Kita kena faham zuhud ni asal dalam perkataan Arab ni daripada kalimah zai, ha dan juga dal. Zahada. Kalimah asal bagi zahada ni dia membawa maksud sesuatu yang limited, sesuatu yang sedikit. Maka pengertian daripada kalimah tersebut kemudiannya difahami sebagai melimitasikan sesuatu ataupun menahan sesuatu daripada dia berlebihan. Jadi zuhud ni sebenarnya maksud dia adalah kita meninggalkan keduniaan yang berlebihan. Sebagai satu contoh, kalau kita kaya, kita ada 1 juta. Of course kita boleh beli apa saja, banyak benda yang kita nak. Kalau kata kita ada pendapatan let's say 50,000 sebulan, sudah tentu macam-macam keinginan yang diri kita ni boleh untuk nak kita kita nak beli barang-barang koleksi-koleksi yang kita suka. Ya, semua orang dia ada dia punya keinginannya. Sometimes walaupun kita mampu, tidak semestinya kita perlu. Contoh, kadang-kadang ada orang dia kaya, dia kumpul beli kereta kan, kita tengok sampai 40 biji kereta dia ada. Dan kalau kita tengok kereta-kereta tu kebanyakannya dia tak pakai pun. Lebih kepada untuk nak simpan, untuk nak menunjuk. Kereta yang dipakai mungkin beberapa biji je. Maka kehidupan sebegitu bukanlah zuhud. Sebab dia membeli ataupun memiliki sesuatu yang berlebihan buat diri dia. Lainlah dia beli banyak kereta, dia bagi semua orang pakai. Okey, siapa nak pakai kat kampung ni, pakailah kereta-kereta yang kau ada ni, banyak sangat. Siapa dalam family kejiranan, siapa nak guna. Itu tak apalah, dia gunakan benda tu. Dia penting, dia perlu. Tetapi ada orang tak perlu. Kan kadang-kadang kita barang-barang koleksi kita simpan buat satu room, yang mana kita beli pun pakai sekali je, lepas tu tinggal. Bukankah itu semua berlebih-lebihan? Nabi tak larang kita daripada kita nak beli. Nabi kata dalam Quran, Allah kata wakulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, nak makan apa saja minum boleh, tapi jangan membazir, jangan berlebih-lebihan. Even Nabi SAW kata tasaddaqu min ghairi sarfin wala makhilah. Kamu nak belanjalah, tetapi jangan sampai ke tahap berlebih-lebihan ataupun sampai membawa ke tahap kita meninggi diri, nak menunjuk-nunjuk sahaja. Tapi kebanyakan daripada kita pada hari ini, sebenarnya pemikiran kita, mentaliti kita telah dicorakkan dengan lifestyle yang tertentu. Kita nak mencapai satu-satu lifestyle. Kalau kita tak ada that kind of lifestyle, maka kita rasa macam tak sesuai lah dengan status kita, dengan keadaan kita. Sebab daripada segi kita nak bersosial dengan orang, nak bercampur dengan sesetengah golongan, kita nak cuba untuk nak berlifestyle macam tu. So sometimes lifestyle ni lah yang telah merosakkan kezuhudan hidup kita. Ramai sahabat-sahabat yang berkongsi dengan saya masa mereka belum lagi mengenal ilmu sunnah, belum lagi dekat dengan agama ni, masa mereka masih hanyut lagi dengan keduniaan. Semua admit bahawa diorang banyak berlebih-lebihan untuk berlifestyle. Kalau dulu mungkin kena join certain club, mungkin kena ada certain benda kita nak buat ni untuk nak join bersama dengan kelompok-kelompok tertentu, VIP, golongan-golongan kayangan dan sebagainya. Kita rasa kita have to do that. Sebab it's part of penting, dan certain aktiviti kita join juga, walaupun benda itu kadang-kadang tidak perlu, kadang membazir. Kita beli juga pakaian-pakaian baru sebab kita tak nak bagi nampak seolah-olah
pakaian kita tu kita pakai berulang kali. Kita pakai sekali, kita kena tukar. Walaupun kita mampu membeli itu semua, tetapi kehidupan yang berlebih-lebihan begitu bukanlah zuhud. Sebab dia sudah melangkaui daripada keperluan kita. Dia hanya sebagai nafsu syahwat. Dia hanya sebagai satu bisikan syaitan yang kita nak ikut. Bayangkan, let's say, of course, kalau seorang tu kaya, kita kaya. Tapi dengan belanja lifestyle yang kita nak ikut, okay, katakan let's say income kita 100,000. Tapi mungkin lifestyle yang kita nak follow itu semua, mungkin 20-30 ribu sebulan. Dengan lifestyle tu je, nak memenuhi kepuasan dan kehendak kita. Sedangkan benda tu tak kita perlukan pun. Unnecessary. You can imagine that 20 and 30,000 ringgit. Betapa duit itu macam-macam boleh digunakan di dalam kehidupan yang boleh membantu kehidupan orang lain. Dan kita boleh gembirakan orang. Kita boleh buat manfaat itu dan ini. Banyak tu sebenarnya. Betapa ramai orang bercita-cita, kalaulah aku ada that 20 or 30k, aku nak buat ini macam-macam benda yang baik. Tapi orang yang Allah bagi kadang-kadang kelebihan nikmat, tapi disebabkan dia tenggelam dengan that lifestyle, dia sudah membazir, meninggalkan kehidupan zuhud. Sebab apa? Sebab konsep dia, kalau kita nak bercampur dengan sesetengah golongan ni, kita kena follow that lifestyle. Kita rasa macam tak boleh nak ada satu identiti, jati diri kita sampai kita kena korbankan. Even kita kena korbankan prinsip agama kita, it's okay. If kalau kata dalam kelompok itu kita kena minum arak, kita minum arak. Kalau dalam kelompok itu kita kena dedah aurat, kita dedah aurat. Why? Sebab we want to please people. Kita cuba untuk nak mendapat keredaan manusia instead of Allah Azza wa Jalla. So sebenarnya lifestyle inilah yang telah merosakkan hidup kita banyak. Orang yang Masya Allah berjaya dalam ujian lifestyle ni, dia tak peduli pun nak follow trend ke, nak follow lifestyle orang tu macam ni ke. Kalaulah dia ni jenis yang sempoi, dia sempoi je. Walaupun dia ni Masya Allah memiliki harta yang banyak, saya pernah jumpa ada someone, dia ni Masya Allah orang businessman berjaya lah, besar. Kalau kita fikirkan, dia boleh duduk lah dalam satu istana lah. Tapi Masya Allah, bila kita tengok rumah dia, subhanallah, macam kat kampung kan. Sampai kita macam, biar betul ni kan. Kereta yang dia ada pun simple je. Tapi dia dah familiar, dia suka kehidupan macam tu. Bagi dia kata macam ini yang menenangkan diri dia. Maksudnya sekadar apa yang diperlukan dia ada, alhamdulillah. Tapi dia tak perlu sesuatu yang berlebih-lebihan. Dia suka bunyi ayam-ayam, so dia suka duduk kat kampung-kampung, pokok-pokok, dia suka tanam-tanam macam tu, macam setiap orang kampung. Padahal dia Masya Allah kan, orang besar. So maksudnya dia tidak sampai nak follow. Ada orang ni kadang-kadang dia bukannya ada duit sangat, dia bukannya ada apa sangat, tapi dia sampai nak terdesak untuk nak ikut lifestyle certain kelompok tu, sebab orang kata dia kena kipah lah. So ini yang sebenarnya banyak membazir kan. Sama juga macam ada yang kata ada orang ni dia suka belanja tu ikut brand. Dia mesti, kalau brand ni keluar, I mesti beli. Keluar LV baru, I mesti beli, walaupun harga dia ratus ribu, walaupun harga dia puluh ribu, I have to buy. Memang ada orang macam tu. Mungkin dia mampu. Tetapi selalu kita persoalkan why. Okay? Dalam harta kita ni, kita kena selalu persoalkan kita kenapa kita membelanjakan harta tu. Bila kita fikirkan kenapa, kita akan muhasabah banyak. Adakah benda ni mendatangkan kebaikan kepada kita, perlu, ataupun semata-mata kehendak kita semata-mata, ataupun tidak. Kan?
Ada seorang kawan saya jumpa, Masya Allah. Ni personal lah masing-masing. Dia, kita tak salah kan, everyone ada dream dia. Dan ada orang, dia kalau kata dia nak ada kereta mewah, tak ada masalah. Kalau dia mampu, kalau itu yang dia suka. Nabi pun bagi tahu, antara kebahagiaan seseorang itu memiliki kenderaan yang selesa. It's okay. Tapi ada seorang ni saya jumpa, dia bukan tak mampu nak beli, dia mampu beli. Tapi sebab dia kata dia tak nak beli itu disebabkan orang lain. Maksudnya ada orang ni dibeli kereta ni bukan sebab dia nak pakai sangat, tapi dia lebih suka macam kalau orang puji, wow kereta dia kan, orang kerling-kerling, orang tengok. Jadi dia risau benda tu akan membangkitkan riak dalam diri dia. Memang ada orang macam tu. Saya ingat lagi ada seorang tu, saya dengar dia cakap kan, bila dia sembang pasal kereta ni, lelaki ni kadang-kadang bila dia sembang pasal kereta ni dia gila sikit. So bila dia tengok certain kereta dia, oi cantiknya kereta ni, sampai dia bagi tahu kadang-kadang kalau dia berhenti kat trafik itu, dia saja je buka tingkap dia nak suruh orang tengok kereta apa dia pakai. To that extent kan, macam mana kita ni nak pleasekan mata orang. Padahal benda tu is nothing pun. Orang suka kereta kita, orang tak suka kereta kita ke, tak ada efeknya pada kita kan. Tapi itulah yang manusia ni, bila dia terlampau nakkan sangat pujian daripada. So disebabkan dia fikirkan, dirisaukan benda itu, dan dia rasa dia dah tak perlu sebab dia dah ada quite enough car dekat rumah dia untuk nak pakai, cukup sangatlah untuk nak melengkapi kehidupan dia. Dia kata I don't need, saya tak nak beli, sebab kalau saya beli, saya takut beli itu sebab riak, saya takut beli itu sebab nak menunjuk. Tapi kalau kita rasa kita boleh tak macam tu, it's okay to buy. So maksudnya dia punya key dia adalah terletak pada diri kita sendiri. Sebab zuhud ni bukan maksud dia kita tinggal keduniaan yang halal. Zuhud ni bukan, zuhud ni kita tinggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepada kehidupan kita dekat akhirat. Itu dia zuhud. So bukanlah nak kata kenapa baju koyak, zuhud. Padahal kita mampu je nak beli baju elok, so pakailah baju yang elok. Bukanlah maksudnya zuhud ni kita tinggal apa yang Allah dah halalkan bagi kita. Tapi if benda itu tidak memberikan manfaat kepada kehidupan kita di akhirat, maka itu zuhud. Wara' ni dia lebih ketat daripada tu. Wara' ni kita meninggalkan sesuatu yang boleh memberikan mudarat kepada kita. So kalau saya tanya kat sini, mana lebih tinggi, zuhud ke wara'? Okay, saya ulang balik. Zuhud maksud dia adalah kita tinggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat bagi kita untuk kehidupan kita dekat akhirat. Wara' ni kita meninggalkan perkara yang boleh memberikan kemudaratan kepada kita. Which one yang lebih tinggi ataupun lebih baik? Zuhud ke wara'? Zuhud lah. Sebab wara' ni kita tinggalkan benda yang boleh bagi kita kemudaratan. So kebiasaannya orang akan tinggalkan apa-apa yang boleh memberi pada seseorang tu mudarat. Tapi just kita nak tinggalkan benda yang tidak memberikan manfaat kepada kita, susah nak buat kan? Sebab kita akan kata, alah benda ni bukan haram pun, benda ni tak salah pun, kenapa pula salah ke? Dia tak salah, dia tidak berdosa mungkin, tetapi dia tak bagi kebaikan bagi kita di akhirat. So kalau kita boleh buat benda tu, maka itulah orang yang zuhud. So zuhud ni dia akan muncul bila kita mampu merasakan bahawa dunia ni tak ada apa sangatlah, nothing lah compare dengan akhirat. Dan zuhud ni juga dia muncul bila kita rasa takut untuk nak buat perkara-perkara yang haram dalam nak mencari keuntungan dunia. Jadi orang yang paling zuhud, bab kata ulama, adalah orang yang paling cerdik. Sebab orang yang zuhud ni dia selalu berhati-hati supaya dia tak terjebak di dalam urusan yang syubhah ataupun perkara-perkara yang haram. Jadi orang yang paling zuhud adalah orang yang dia sanggup tinggalkan keinginan dia
nafsu dia untuk nak dapatkan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Jadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal dia pernah ditanya, kalau orang tu ada 1,000 dinar emas, dia kaya lah maksudnya, adakah dia masih seorang yang zuhud? Dan sebab mentaliti masyarakat kita ingat kalau kaya ni memang tak zuhud lah. So sebenarnya tak semestinya orang kaya pun boleh zuhud dengan syarat apa yang kita bagi tahu tadi. So Imam Ahmad ditanya, kalau orang tu ada 1,000 dinar, kalau kata 1 dinar ni bersamaan RM1,000, so matematik saya kurang bagus, let's say 1,000 dinar emas ni di jutawan lah. Adakah dia masih lagi seorang yang zuhud? Imam Ahmad kata yes, dengan syarat dia tak gembira pun kalau dia punya emas tu dia bertambah, dan dia tak sedih pun kalau emas dia tu berkurangan. Maksud daripada Imam Ahmad bukanlah kata orang gembira kan, kalau kata dia dapat keuntungan tu gembira, bukan, tak ada masalah. Tetapi daripada sudut Imam Ahmad nak beritahu, hati dia tidak melekat dengan dunia tu, tidak melekat dengan harta yang dimilikinya tu. Ada orang ni maksudnya dijadikan harta tu is everything. Bila hilang Allah, depression. Bila dapat tu dia rasa macam angkuh sungguh meninggi diri. Tapi orang yang zuhud ni, dia feel nothing. Dan dia bila dia ada pun biasa, macam biasalah kehidupan dia. Tak adalah nak kata dia nak arrogant ke ataupun dia nak menunjuk ke apa, bagi dia tak ada apa, biasa. Lebih harta lebih sikit apa macam, so what, adakah itu yang meninggikan darjat dia di sisi Allah? Okay. So kekayaan ataupun kenikmatan hidup ni tak sesekali menafikan zuhud. Remember, tidak menafikan zuhud selagi kekayaan ataupun kenikmatan hidup yang kita ada itu boleh menghampirkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kan? Siapa yang boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Dan kalau kata ada siapa-siapa kat sini yang let's say jutawan, saya nak pakai kereta Lamborghini, pakailah, no problem. Siapa yang nak pakai, dia teringin, dia boleh nak pakai kereta Ferrari, it's okay, pakai, tak ada masalah. Saya nak duduk rumah yang selesa, it's okay, fine, no problem. Dan Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ingat, apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik Allah telah halalkan bagi kamu. Maksudnya janganlah pula kita tiba-tiba, macam mana kata alim ni, macam mana kata zuhud ni, rumah pun besar-besar, kereta pun mahal-mahal. Tak boleh macam tu. Jangan ada sikap macam tu. Kalau orang tu mampu, dia boleh pakai. Apa salah? Bukan haram. Dia mampu, dia nak pakai. Lagipun dia, kalau dia ada kereta-kereta tu pun dia pakai, dia pergi ke masjid. Macam kita, kalau orang yang pergi dekat Abu Dhabi ke dekat Dubai kan, kalau pergi masjid-masjid dia penuh kereta-kereta sport. Orang-orang yang datang masjid tu orang yang kereta-kereta dahsyat-dahsyat ni kan. It's okay, as long kita boleh pakai, kita gunakan dia dalam benda-benda yang bermanfaat bagi kita. Tapi Allah kata, wala ta'tadu, janganlah kamu melampaui batas. Jangan over lah, kerana Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi kalau kita pandai gunakan harta yang kita ada ke arah kebaikan dan perkara-perkara yang boleh diridai oleh Allah, ahlan wa sahlan. Kan, carilah kekayaan tersebut, milikilah kekayaan tersebut, sebab harta itu boleh mendatangkan kebaikan kepada kehidupan kita di akhirat. Dan kita kena sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan taufik, hidayah, bimbingan supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki dapat digunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, ihris ala ma yanfa'uka wala wasta'in billahi wala ta'jiz. Usahalah sebaik mungkin untuk nak merebut perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri kita, minta pertolongan Allah, tapi jangan sesekali kita rasa lemah, tidak berdaya. So apa-apa sahaja yang memberikan manfaat, especially kepada kehidupan kita dekat akhirat, kita boleh dapat, kita kejar. Ihris, Nabi kata, usaha sebaik mungkin, tapi jangan lupa minta kepada Allah. Abdullah bin Mubarak
Abdullah bin Mubarak ni subhanallah, dia contoh ulama yang bagi saya is one of almost perfect misal, kan. Dia seorang ulama dan juga hartawan yang sangat famous pada kurun kedua Hijrah. Dia meninggal dalam tahun ke-181 Hijrah. Kaya ya Allah. Sampaikan Abdullah bin Mubarak ni, bila dia meninggal, dikatakan dia pernah memiliki harta sebanyak, mengikut kiraan, saya dah tukarkan dia punya currency dia ke ringgit, wang ringgit kita, dia memiliki lebih kurang 300 juta ringgit kekayaan dia. Tetapi siapa Abdullah bin Mubarak? Dan Abdullah bin Mubarak ni someone yang ulama yang sangat dia alim, tokoh hadis yang hebat pada zaman tu, ulama yang sangat terkenal. Dia dermawan yang super duper. Kisah Abdullah bin Mubarak ni, kalau kita nak cerita, dia boleh makan satu ni lah, satu episod ni. Menulis banyak kitab-kitab, antara dia kitab Az-Zuhud. Dia sendiri menulis kitab Zuhud. So ada orang pergi condemn dia. Dia kata, ya Abdullah bin Mubarak, kau ni selalu sembang pasal zuhud. Kau cakap kat manusia kena zuhud. Tapi kami tengok kau kaya je, macam-macam ekspor niaga kau buat. Macam mana tu? Abdullah bin Mubarak dia jawab, wahai Abu Ali, aku meniaga ni, aku mencari harta ni, nak pelihara air muka aku, maruah aku ni, dan supaya aku dapat gunakan harta aku ni di dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya Ibnul Mubarak dia nak bantu, dia nak hilangkan persepsi kita ni. Kadang-kadang persepsi kita, apa persepsi kita? Kalau orang tu alim, orang tu orang yang beragama, dia tak boleh kaya. Kalau kaya ni dia tak zuhud lah. Itu ramai orang dia anggap macam tu. Kalau dia ustaz, dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, ini mesti tunggang agama ni. Ini mesti adalah tu, dia buat benda-benda menipu ni. Macam tu persepsi dia. Sedangkan Ibnul Mubarak, ya Allah, kalau kita cerita pasal Ibnul Mubarak, kita mengharapkan supaya kita ramai tokoh-tokoh agamawan dan hartawan seperti dia. Ibn Mubarak ni dalam bab dermawan dia, subhanallah, dalam bab jihad dia, bayangkan dia ni dalam ulama besar, tulis banyak kitab, harta pun banyak. Setiap tahun, selang setahun, setahun dia pergi berjihad, setahun dia pergi haji. So haji dia akan buat selang setahun, jihad pun dia akan buat selang setahun. Berperang ni, nak cari orang macam mana lagi macam dia. Seorang yang sangat popular pada zaman ni, tetapi hari ini sudah hampir tidak dikenali ramai orang. Saya cerita sikit dia kisah dia. Ibn Mubarak ni, bab dermawan dia is inspirasi kita bersama. He is my idol, my inspiration. Dan kita pun kadang-kadang bercita-cita nak macam Ibn Mubarak, mampu buat macam dia. Ibn Mubarak ni tadi kita dah bagi tu, dia huge tycoon, alim pula tu. Dan setiap kali dia pergi haji, dia akan sponsor everybody yang pergi. Tak kira lah siapa yang berjalan dengan dia, semua under dia. So bila dia declare dia nak pergi haji, ramailah orang nak follow. So bila orang nak follow dia, dia akan, oh yes fine, come. So dia dah jadi macam satu syarikat travel lah. Semua orang ikut dia. Daripada Khurasan dekat Iran, dia nak pergi ke Mekah, nak menunaikan haji. So masa dia nak bertolak, dia akan minta semua dia punya jemaah grup dia tu serahkan duit-duit yang mereka bawa, dia akan pegang. So ramai daripada orang yang ikut ni, dia ingat, oh okay, it's fine. So ini macam kira kata duit travel lah, kena bayar lah kan. Dan setiap kali dia dalam perjalanan,
boleh kata hari-hari dia akan hidangkan kepada jemaah dia tu makanan yang terbaik, yang paling dia orang suka untuk orang kat situ lah. Kalau saya mungkin suka kambing, suka smoked duck ke apa, dia ni tak tahulah dihidangkan apa, tapi jemaah dia suka lah. Biasanya orang tu suka daging lah. Sampai dekat Mekah, perjalanan mungkin sebulan. Sampai dekat Mekah, dia akan bagi tahu dekat jemaah dia ni, everyone tuliskan apa yang kamu nak beli, sama ada untuk diri kamu ataupun nak dibawa balik ke kampung kamu. So semua orang bagi list, dikumpulkan. Dia kata dia akan hantar orang tolong belikan. So dia belikan semua dalam list. Apa yang nak, cakaplah nak apa, nak beli emas ke, nak beli jubah ke, nak beli abaya ke, nak beli apa, dibelikan. Semua orang pun ingat, okay, it's concluded lah dalam package. Dia pergi Madinah pun dia buat benda yang sama. Masa dia pergi haji, dia akan buat satu majlis, dia akan panggil ulama'-ulama', dia akan panggil orang-orang susah ke apa, akan duduk makan sekali makanan mewah terbaik yang dia boleh bagi pada zaman tu. Dan bila dia balik, subhanallah, just before dia balik, dalam nak perjalanan dia balik, dia akan hantar dia punya pekerja dia balik ke kampung. Semua dah ada alamat masing-masing, dia orang yang ikut dalam jemaah dia. Dia kata pergi dekat rumah masing-masing, kau tengok rumah masing-masing. Yang mana perlu untuk nak kita renovate, kita baiki. Yang mana dah nampak daif, kita belikan baru untuk dia. Gila tak gila? Kan, dahsyat. So pekerja itu balik, dia dah uruskan segala-galanya. So bila grup rombongan haji ni sampai balik dekat Khurasan, semua terkejut. Rumah dah cantik, rumah yang daif, siapa yang duduk rumah daif dapat rumah baru. Kemudian 3 hari berikutnya dia akan panggil dia punya grup dia datang makan kat rumah dia. Dibagi hidangan yang mewah-mewah. Lepas tu dia pun panggil dia punya pekerja dia tu pulang balik semua duit-duit yang dia ambil awal-awal tu. So semua orang dapat balik duit masing-masing, dan dia akan cakap, masakan aku tidak memuliakan tetamu Allah? It's an honor untuk nak memuliakan tetamu Tuhanku. Masya Allah, tabarakallah. And it's a dream untuk nak buat macam mana yang Abdullah bin Mubarak buat. Dan saya pun memasang impian, kalaulah kita sekaya dia, kita nak buat macam dia tu. Nak bagi semua orang gembira. Nak bagilah. Kita kalau boleh nak bagi. Ibnul Mubarak ni pun ni dahsyat. Saya cerita, salah satu daripada rihlah dia pergi haji. Di dalam perjalanan dia pergi haji tu, dia terserempak. Dia masa tu dalam kemah. Tiba-tiba dia nampak ada seorang budak ni pergi punggah tong sampah. Masa tu dia keluarkan ada sisa-sisa ikan, sisa-sisa makanan yang orang buang, dia bawa balik. Ibn Mubarak pun pergi slow-slow, dia ikut budak tu. Budak tu balik kat rumah dia. Lepas tu dia ketuk. Dia tanya, kenapa kau pergi ambil makanan dalam tong sampah tu? Budak tu pun kata, ini adik-beradik aku. Kami sekeluarga dah lapar. Kami dah 2-3 hari tak dapat makanan. Jadi kami makanlah apa yang kami jumpa. Ibn Mubarak sedih. Ibn Mubarak masa tu dia tanya kepada pembantu dia. Dia kata, berapa yang kita bawa? Berapa yang kita bawa untuk perjalanan ni? So tak silap saya, lebih kurang anggaran dia sekitar duit ringgit kita around 700-800 ribu ringgit yang dibawa belanja untuk distrik. Lepas tu Ibn Mubarak kata, berapa yang cukup untuk kita balik ke Khurasan? Balik ke negeri kita. Dia tak tanya berapa cukup kita nak bagi budak ni.
cuba kita, apa yang kalau kita nak bagi duit pada orang, biasanya apa yang kita fikir? Alah bagi, alah ni cukup lah kot. Syukurlah kita dah bagi kan. Kita akan fikir kadar yang minimum untuk nak kita bagi pada orang. Tapi Abdullah bin Mubarak fikir apa yang minimum untuk diri aku, tetapi maksimum aku boleh bagi pada si fulan, pada dia ni. So ditanya pada pembantu dia, apa yang cukup untuk nak kita balik? So dia, tak salah saya, dia kata around 20,000 it's enough untuk nak kita balik. So Ibn Mubarak kata, kita simpan RM20,000 tu untuk kita balik, selebihnya bagi budak ni. Ya Allah, subhanallah. Kalaulah kata masa tu 700,000 yang dibawa, dia ambil 20,000 simpan untuk diri supaya dia boleh balik-balik, dibagi RM680,000 pada budak tu je. Dia tak ada macam kadang-kadang kalau kita fikir, tak apalah bagi budak ni RM5,000 dah cukup lah. Dah kira baik lah tu kita bagi banyak RM5,000 kan kepada sedekah tu. Tapi dia bagi RM680,000 berbanding dia keep untuk diri dia RM20,000 sahaja. Masya Allah. Mana nak cari orang yang boleh memberikan yang terbaik macam Ibn Mubarak ni? Kan? Mungkin saya kenal few of you lah yang ada mungkin hadir pada malam ini, Masya Allah. Orang yang selalu bila nak bagi yang terbaik. Tapi Ibn Mubarak ni always someone yang I idolize him dan nak cuba buat macam dia. Kan, sampai dia kata tak apa, tahun ni kita balik, tak payah pergi haji sebab kita dapat mengubah, membantu kehidupan budak ini, keluarga dia, itu lebih baik daripada kita pergi haji. Sebab kita dah pergi haji banyak kali, tapi kita nak bantu budak ni, itu lebih aula, lebih utama. Subhanallah. Seorang lelaki yang if disebut tentang, diceritakan tentang Ibn Mubarak dalam mana-mana kisah, it's always akan mengharumkan majlis ilmu tersebut. Tak ramai orang tak tahulah banyak kisah dia ni. Tapi dia ulama terbilang yang hidup sezaman dengan Al-Imam Malik, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia antara gergasi, dia bukan sekadar hartawan, jutawan, multimillion ni, tapi dia juga adalah ilmuwan hebat. Mana kita nak cari package ulama kaya, dermawan, saleh, penulis di tahap yang gila-gila, zuhud dia Masya Allah, ibadah dia tak usah persoalkan. Kalau nak cerita semua ni, kita akan super duper amazing. Sampai ulama bila cakap pasal dia, mana nak cari ulama yang sesempurna ini? Sampai ulama-ulama hebat pada zaman itu pun rasa diri dikerdil bila bersama dengan Ibn Mubarak. Bukan sebab harta dia, tapi sebabkan dia punya ilmu dia, sebab dia punya amal ibadah dia. Dia punya kebaikan yang dia bagi tu gila. Kita mengharapkan semoga kita boleh jadi seperti Ibn Mubarak. Saya doa kita semua boleh jadi, insya-Allah. Tapi this is something that mentality yang saya nak semua faham. Ramai orang ingat bila agamawan ni dia tak boleh nak kaya. Tapi kat situlah kadang-kadang bisikan iblis tu masuk. Sometimes ada orang tu dia kata dia nak kaya macam Abdurrahman bin Auf. Tapi akhirnya dia gunakan cara yang salah. Dia punya hati pun salah, dia punya belanja pun salah, dia punya ni pun tak sama macam Abdurrahman bin Auf. So berhati-hati dengan hasutan-hasutan iblis macam ni. Buangkan tanggapan-tanggapan bahawa tak semestinya orang kaya ini dia tidak zuhud. Tapi macam saya bagi tahu, orang kaya ni dia still zuhud jika dia meninggalkan benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat bagi dia di akhirat. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin pada muqaddimah dia ada menukilkan sebuah syair. Inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana
nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maksud dia, sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang bijaksana yang sanggup tinggalkan dunia kerana takut akan fitnahnya. Apabila mereka teliti dunia ini, mereka mendapati ia bukanlah tempat kediaman yang hakiki. Mereka menjadikan dunia ini ibarat samudera, lalu menjadikan amal saleh pula sebagai bahtera. Persoalannya, kalau kita tidak kaya, kan, seperti Ibn Mubarak, seperti sahabat kita kat sini, salah ke? Kan, adakah kita tak boleh dapat kelebihan yang Allah janjikan kepada orang-orang kaya yang beramal soleh ini? Rezeki Allah ni maha luas, tak terhad kepada kebendaan semata-mata. Tapi ramai daripada kalangan kita yang merasakan diri miskin dan hina sekiranya kita kekurangan wang ringgit. Dan juga kita akan rasa diri kita kaya dan mulia kalau kita memiliki lambakan harta. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, "Laisal ghina 'an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Means, it's not about kamu ni kaya bila kita ada banyak harta, banyak rumah, banyak kereta, banyak barang-barang personal belonging yang kita nak pamerkan. It's not that. Tetapi kekayaan sebenar adalah mereka yang kaya jiwa dia. Orang berbudi yang dermawan yang sangat. Orang yang kaya jiwa ni, dia tak akan merasakan diri dia hina walaupun dia miskin harta. Orang yang kaya jiwa, dia akan sentiasa rasa mulia dengan maruah dan juga hati yang pemurah. Orang yang kaya jiwa, dia tidak akan mengeluh dan merungut. Bahkan dia akan sentiasa bersikap positif. Dan kalau kita kenal dengan seorang tokoh pada tahun kurun ke-7 Hijrah dulu, sebelum Imam Nawawi, iaitu Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Ini pun kalau nak cerita kisah dia, it's amazing kisah juga. Seorang ulama yang langsung tidak takut apa-apa di hadapannya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia digelar sebagai sultan para ulama, yang dihormati kawan, dihormati lawan. Sebab dia tak pernah rasa gentar ataupun rendah diri untuk nak sampaikan kebenaran kepada sultan-sultan, kepada penguasa-penguasa yang zalim. Dia tak berasa sikit pun takut kehilangan dunia. Sampai dia pernah kata, bila orang kata, kau ni tak takut ke kau cakap kat raja macam tu? Kau cakap kat menteri tu macam tu? Dia kata, aku ni nampak penguasa-penguasa ni, menteri-menteri ni, raja-raja ni, lebih kerdil daripada kucing. Kucing tu lebih besar daripada mereka. Sebab tu dia tak takut. Sebab apa? Kenapa kita kadang-kadang tidak berani untuk nak menasihati pemimpin, menteri-menteri kita yang ada di sekitar kita ni lah? Sebab sometimes kita takut kehilangan periuk nasi kita. Kadang-kadang kita takut kehilangan kemewahan dunia yang kita miliki, jawatan yang kita ada. But Ibn Al-Izz bin Abdul Salam, dia tengok benda tu mungkar, dia tegur. Dia tak kisah. Sampai dia kena halau daripada Syam pun, dekat Mesir pun dia sama. Ada satu kisah ni, Al-Izz bin Abdul Salam, pandangan dia, seorang pemimpin ataupun menteri ni, dia tak boleh dari berstatus hamba. Selagi dia berstatus hamba, dia tak boleh menjadi pemimpin. Jadi kebetulan pada masa itu di Mesir, menteri-menteri dia banyak daripada kalangan hamba. So asal menteri-menteri itu adalah hamba-hamba yang diambil daripada negara Tantan sana, dijadikan warrior, dan kemudian mereka ini jadi commander, jadi general, dan mereka ini dilantik menjadi menteri.
Tetapi hakikatnya mereka masih lagi belum dibebaskan mengikut fiqh Islam. Maksudnya mesti kena ada proses jual beli. Jadi Izz bin Salam dia kata menteri-menteri ni tak boleh jadi menteri. Dia orang kena dijual dulu dan dibeli, dibebaskan baru dia boleh jadi menteri. Tetapi menteri-menteri marahlah. Seolah-olah merendah-rendahkan mereka. Jadi diorang pun ni sampai mengancam Al-Izz bin Abdul Salam. Dan akhirnya kerana dia ni memang serius dan bersungguh, menteri-menteri ni pun akhirnya terpaksa dilelong dulu dekat pasar, dijual, dibeli, dibebaskan, barulah dilantik menjadi menteri. Itu pun dicek supaya tak berlaku tipu helah. Sebab tu dia digelar sebagai Sultan Ulama. Ketegasan dia. Kan? Jadi walaupun miskin itu tidak salah, tetapi bukanlah kita boleh jadikan alasan sebagai kita tak nak berusaha untuk nak mendapatkan rezeki yang belum tiba. Sebab semua manusia berhak untuk nak dapat kehidupan yang baik dan juga selesa. Kerana dengan kekayaan yang dimiliki di tangan orang yang saleh, ramai yang akan dapat manfaat. Macam-macam bantuan yang dapat kita salurkan. Macam-macam hati yang dapat kita gembirakan. Macam-macam akti dakwah dan kebajikan yang dapat kita buat. Dan bila kita tak ada harta, iman pula tak ada, itu yang akan membuatkan kita semakin jauh daripada Tuhan kita. Sebab tu Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada kekufuran dan kefakiran. Hadis riwayat Ahmad. Nabi menggandingkan kufur dan fakir bersama dalam doa ini sebab kefakiran ini maybe boleh membawa ke arah perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Contoh, bila kita miskin, kita mungkin akan kufur, kita akan hasad dengki yang boleh menghapuskan pahala kita, ataupun kita gadaikan maruah kita, kita jual diri kita, kita jual agama demi untuk nak mendapatkan habuan dunia. Ataupun sama orang, dia tidak redha dengan ketentuan takdir. Jadi, ada juga yang bila dia miskin, dia doa, dia rasa dia tak makbul, maka dia sampai berputus harap. Sampai dia meragui Allah Subhanahu Wa Taala. Disalahkan Tuhan di atas ujian yang menimpa dia. Sampai membuatkan dia jauh daripada agama. Dia dah tak nak solat lagi. Dia kufur wal'iyadzubillah. Sebab dia rasa macam doa dia tak diterima. Hidup dia tidak indah seperti orang lain. Maka Nabi SAW doa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadh-dhillah. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada kefakiran, kekurangan dan juga kehinaan. Hadis riwayat Ahmad, Abi Daud dan Ibnu Majah. Kerana ketiga-ketiga ini saling berkaitan. Kefakiran, kehinaan, kekurangan. Kefakiran dia boleh membawa kepada kekurangan. Baik daripada sudut sumbangan kita, kesabaran kita pun boleh jadi kurang, sumbangan kita pun akan berkurang, maybe amalan kita boleh berkurangan, kawan-kawan kita juga boleh berkurangan. So macam-macam bentuk kebaikan boleh berkurangan. Dan kekurangan itu pula dia boleh membuka ke arah pintu kehinaan bila seseorang itu sanggup menjual maruah dia ataupun menggadaikan agama dia untuk membuka ruang kepada orang lain untuk nak memandang hina ataupun memandang rendah kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yawmal qiyamah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, lima ya Rasulullah. Nabi pernah doa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, himpunkanlah aku di hari kiamat bersama dengan orang miskin. Bila Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, kerana mereka akan masuk syurga 40 tahun lebih awal daripada orang kaya. Wahai Aisyah, janganlah kamu tolak orang miskin walaupun dengan memberi mereka makan secebis kurma. Wahai Aisyah,
kasihilah orang miskin dan dekatkanlah mereka kepadamu, kerana Allah akan mendekatkanmu kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mungkin ada sebahagian daripada orang yang mendengar hadis ni dia akan muskil, kan? Sebab dia akan kata, kenapa ya Rasulullah doa untuk jadi miskin ataupun bersama dengan golongan miskin? Sedangkan dalam hadis tadi Nabi minta kepada Allah supaya dilindungi daripada kefakiran. Jadi para ulama dalam memahami hadis-hadis ni dia ada dua pendekatan. Yang pertama daripada sudut bahasa, iaitu miskin yang dimaksudkan bila Nabi kata, ya Allah hidupkanlah aku bersama dengan orang miskin, bukan miskin harta, tetapi merujuk kepada kalimah maskanah. Miskin juga datang daripada perkataan maskanah. Maskanah ni maksud dia tawadhu' ataupun merendah diri. Tapi bila kita tengok hadis tu tak bermaksud tawadhu', sebab Nabi SAW nasihat kepada Aisyah untuk nak menyantuni golongan miskin dan bersedekah kepada mereka walaupun sedikit. So it must be is about tentang golongan miskin. Sebahagian ulama dia tengok kepada konteks. Rasulullah kata, dia minta, ya Allah hidupkanlah aku, matikanlah aku bersama dengan orang miskin, bangkitkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin di hari kiamat, sebab Nabi nak ambil hati ataupun nak tenangkan golongan miskin yang dah berusaha sebaik mungkin mencari kekayaan, bekerja, berusaha keras, nak menyumbang seperti sahabat-sahabat yang kaya, tapi diorang tak dapat. Diorang tak juga kaya-kaya. Rezeki mereka hanya sekadar apa yang telah Allah Azza wa Jalla kehendaki. Jadi Nabi nak pujuk mereka ini supaya mereka bersabar sampai mereka boleh mendapat syurga Allah yang telah dijanjikan. Sebab lebih banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, maka lebih berat dan lebih lamalah mereka akan dihisab, dihitung di padang mahsyar kelak, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima 'amil wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Seorang tu tak akan bergajak di hadapan Tuhan dia, melainkan akan ditanya salah satunya tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan ke mana dia spend. Sedangkan orang miskin, kan, sekiranya timbangan amal soleh mereka berat, harta pula tak banyak nak dihisap, sudah tentu dia akan lebih mudah dan pantas untuk masuk syurga, sebab risiko dikurang. Kita ni kalau ada 100 juta dalam bank ni, macam mana Allah nak hisap setiap 1 sen? Nak lepas ni mana-mana dapat, kat mana pula kita belanja, kan? Sebab tu Nabi SAW kata, ittala'tu fil jannati fara'aitu akthara ahliha al-fuqara. Aku pernah diperlihatkan syurga, lalu aku dapati kebanyakan penghuninya daripada kalangan orang miskin. Tapi tidak bermakna orang kaya itu lebih rendah kedudukannya di akhirat berbanding dengan orang miskin. Sekiranya orang kaya itu dia orang yang soleh, yang memperoleh harta daripada sumber yang halal dan banyak pula menggunakannya ke jalan kebaikan, barangkali dia akan mendapat kedudukan dan syurga yang lebih tinggi, sebab dia memiliki kantung amalan yang lebih besar. So kaya atau miskin, perjuangan Nabi SAW dulu didukung oleh para sahabat yang mulia, yang kaya, yang miskin. Dan walaupun Nabi SAW memiliki macam-macam asbab untuk nak meraih kekayaan duniawi, tetapi kita tak pernah mendapati kehidupan Nabi SAW diliputi kemewahan. Sebaliknya, kehidupan Nabi ni very simple, very sederhana. Sampaikan Nabi dikatakan tak pernah memiliki lebihan makanan simpanan untuk dimakan esok hari. Maksudnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nabi tak pernah makan di atas meja makan. Tak pernah makan roti lembut sampai Nabi wafat. Ini hadis riwayat Tirmizi. Makanan keluarga Nabi pula hanya roti gandum. Nabi tak pernah kenyang dengan roti dan daging selama 2 kali atau 2 hari berturut-turut. Jadi kaya atau miskin ni tak salah. Sebab kekayaan atau kemiskinan bukanlah faktor utama yang menentukan kejayaan seseorang. Tetapi apa dia? Taqwa dan amal saleh.
Kan? Kalau kekayaan seorang tu boleh bawa ke arah kesombongan ataupun sifat melampaui batas, dia adalah orang kaya yang celaka. Dan sekiranya juga orang miskin itu, kemiskinan itu membawa dia ke arah kekufuran, ke arah maksiat yang tercela, maka dia juga adalah orang yang binasa. Dan orang yang muflis di akhirat nanti, kata Nabi SAW, adalah orang yang datang dengan dia punya amalan tu banyak, tetapi dia banyak mencaci orang, dia banyak memaki orang, dia banyak menzalimi orang lain, dia banyak mengumpat orang lain, dia banyak keji orang lain dan sebagainya. Akhirnya pahala-pahala ni dicuri, diambil oleh semua orang yang dizalimi dia tu, sampai dia dah tak ada apa-apa pahala. Kalau tak cukup lagi, dia ambil pula dosa-dosa orang tu semua, menyebabkan dia mendapat api neraka. So itulah orang ataupun hakikat orang yang muflis. Baik, sekadar itu sahaja dulu perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.